Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam PDPR untuk subjek Tauhid. Okey, untuk subjek Tauhid pada hari ini kita akan sambung subjek yang minggu lepas. Minggu lepas kita dah belajar kita dah belajar tempat mustajab berdoa. Ada 10 tempat mustajab berdoa yang ni lah. Tempat mustajab berdoa. Hari ni kita sambung tajuk iaitu 10 sebab doa tidak dimakbulkan. Okey, boleh tengok muka surat 23 dan 24. Okey. Mula-mula sebelum kita tengok 10 sebab doa tidak dimakbulkan, jom kita baca cerita dekat dalam kotak warna pink ni. Okey, dengar Ustazah baca. Okey, pada suatu hari Ibrahim bin Adham yang juga bergelar Abu Ishaq berjalan di pasar Basrah, lalu beliau dikelilingi oleh orang ramai dan mereka bertanya kepadanya, "Wahai Abu Ishaq, Allah berfirman yang bermaksud, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Lalu mengapakah doa tidak dimakbulkan?" Ibrahim bin Adham pun menjawab, "Bagaimana Allah nak memakbulkan doa kamu sedangkan hati kamu tertutup oleh 10 perkara." Okey, dalam cerita ni Abu Ishaq ni, kita ringkas daripada ringkasan cerita ni. Okey, Abu Ishaq ni dia berjalan dekat pasar. Lepas tu orang ramai keliling dia dan bertanya. Kenapakah doa kita tidak dimakbulkan, sedangkan Allah kan dah cakap, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Maksudnya Allah ada cakap dalam Al-Quran, kalau kita berdoa, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita. Jadinya orang-orang ramai ni bertanya dekat Abu Ishaq, kenapa doa tidak dimakbulkan? Okey, Abu Ishaq pun menjawab, macam mana Allah nak memakbulkan doa kita kalau hati kita ada 10 perkara ni. Hati kita tertutup dengan 10 perkara. Apa 10 perkara tu? Okey, jom kita tengok. Mafhumnya seperti berikut. Maksudnya 10 perkara yang dalam cerita ni cakap adalah seperti yang berikut. Okey, jom kita tengok perkara yang pertama. Perkara pertama, sebab apa doa kita tidak dimakbulkan? Yang pertama, telah mengenali Allah tetapi belum menunaikan hak-haknya. Maksudnya kita dah tahu perintah Allah macam mana, tapi kita tak nak tunaikan perintah Allah. Contohnya Allah suruh solat tapi kita tak solat. Allah suruh menutup aurat tapi kita tak menutup aurat. Itu salah satu sebab doa kita tidak dimakbulkan. Okey, tengok perkara yang kedua. Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya tetapi tidak mengikuti sunnahnya. Okey. Yang kedua ni, kita mengaku kita adalah umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Tetapi kita tak ikut pun perkara-perkara yang Nabi Muhammad buat. Contohnya sunnahnya, contohnya macam puasa sunat ke, sunnah-sunnahnya perkara-perkara yang Nabi buat lah, Nabi galakkan untuk kita buat. Okey. Seterusnya, membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Okey, maksud perkara yang ketiga ni, maksudnya kita membaca Al-Quran tetapi kita tak mengamalkan apa yang Al-Quran tu suruh. Contohnya dalam Al-Quran kan ada cakap berpuasa di bulan Ramadan tapi kita tak berpuasa. Dalam Al-Quran juga ada menyuruh kita untuk menutup aurat dengan sempurna, tapi kita tidak menutup aurat dengan sempurna. Itulah maksudnya membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Okey, kita tengok yang keempat.
menerima nikmat Allah tetapi tidak mensyukuri. Maksud kat sini, nikmat Allah yang kita dapat tetapi kita tidak mensyukuri, kita tidak mengucap terima kasih kepada Allah. Contohnya, kita dapat nikmat berjalan tetapi kita tak bersyukur pun nikmat yang Allah bagi. Kita dapat kita dapat makan tiap-tiap hari tapi kita tak bersyukur pun dengan apa yang Allah bagi. Kita mengeluhlah, macam itulah. Sebabnya nikmat Allah ni sangat besar. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, bangun tidur tu terus berdoa dekat Allah sebagai tanda kita mensyukuri kerana Allah masih lagi bagi kita kehidupan, kehidupan yang sempurna. Okay, kita tengok yang nombor 5 seterusnya. Mendakwa bahawa syaitan sebagai musuh tetapi tidak mengingkarinya. Maksudnya kita tahu syaitan tu adalah musuh kita. Syaitan tu adalah syaitan tu boleh menghasut kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, tetapi kita tidak mengingkarinya. Contoh macam syaitan duk bisik-bisik kat kita ni. Contoh macam kita tahu syaitan yang bisik kat kita supaya kita mencuri, tetapi kita masih buat perkara tu. Kita tak nak ni pun. Kita tak nak jauhkan diri dengan perkara tu. Faham? Maksudnya nombor 5 ni, kita tahu syaitan tu jahat tetapi kita buat juga apa yang syaitan hasut kita. Kita tak ada usaha pun untuk menjauhkan daripada hasutan syaitan. Okay, kita tengok perkara yang ke-6, sebab doa kita tidak dimakbulkan. Berkata bahawa mati itu benar tetapi tidak bersiap sedia untuknya. Okey, kita tahu bahawa mati itu benar dan kita pun tak tahu mati itu bila. Jadinya kalau macam umur-umur muda ni, walaupun kita muda, kita pun tak tahu lagi kita akan mati bila. Jadinya untuk nombor 6 ni, untuk perkara yang ke-6 yang boleh menyebabkan doa kita tidak dimakbulkan adalah kita tidak bersiap sedia dengan kematian. Walaupun kita muda, walaupun awak-awak masih muda, darjah 5 itu muda, tapi kita belum tahu kita mati bila. Sebabnya mati tidak mengenal usia. Mati ni boleh sama ada orang tua pun boleh, orang muda pun boleh. Dia mati bukan dikhususkan hanya untuk orang tua. Sebab itulah nombor 6 ni dia cakap berkata bahawa mati itu benar tetapi kita tak bersiap sedia, kita tak buat amalan lah. Sebabnya kita fikir apa? Kita fikir aku lambat lagi nak mati. Macam tu. Itu adalah salah satu sebab kenapa doa kita tidak dimakbulkan. Jadinya kalau kita nak doa kita dimakbulkan, sentiasalah berbuat baik, sentiasalah melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang nombor 7, menziarahi kematian tetapi tidak mengambil iktibar daripadanya. Okey, selalunya kalau kita tengok orang mati, kita akan ambil iktibar. Maksudnya ambil iktibar daripada situ, maksudnya kita akan bermuhasabah diri ataupun kita insaf dengan perkara-perkara yang kita telah lakukan. Jadinya kalau doa kita tidak dimakbulkan ni, kita menziarahi orang yang meninggal dunia tetapi kita tak ambil pengajaran daripada orang yang meninggal dunia tu. Maksudnya kita tahu kematian tu semakin menghampiri tapi kita masih melakukan kejahatan. Itulah maksud yang nombor 7 tu. Okey, seterusnya kita tengok yang nombor 8. Bangun dari tidur dalam keadaan sibuk melihat aib sendiri, aib orang lain tetapi tidak pernah melihat aib sendiri. Maksudnya bila kita bangun daripada tidur tu, kita kalau doa kita tidak dimakbulkan ni, yang perkara yang ke-8 ni adalah apabila kita bangun tidur, sibuk kita nak tengok orang punya kesalahan, sibuk kita nak cari orang punya kesalahan tapi kita tak tengok pun kita punya kesalahan sendiri.
Jadinya untuk menghindari doa kita daripada tidak dimakbulkan oleh Allah, kita kena perbanyakkan tengok kesalahan yang ada dalam diri kita sendiri supaya kita dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok perkara yang ke-9. Berkata bahawa syurga itu benar tetapi tidak berusaha untuk mendapatkannya. Kita tahu nikmat syurga itu sangat-sangat sangat indah. Nikmat syurga tu banyak sangat. Jadinya kita tahu bahawa syurga itu satu tempat yang istimewa. Tetapi kita tak berusaha pun untuk masuk syurga. Kita tahu syurga itu wujud, tetapi kita tak melakukan perkara-perkara yang Allah suruh. Kita tahu syurga itu ada, tetapi kita tak mengamalkan dengan amalan-amalan sunnah. Jadinya untuk mengelakkan daripada doa kita tidak dimakbulkan, kita kena perbanyakkan amalan-amalan baik, perbanyakkan amalan-amalan yang mendorong kita untuk masuk ke syurga. Okey, tengok yang nombor 10. Berkata bahawa neraka itu benar tetapi tidak lari daripadanya. Maksudnya kita tahu neraka itu sangatlah kejam, neraka itu panas. Tetapi apa usaha yang kita buat untuk kita tidak masuk neraka? Orang yang doanya Allah tidak dimakbulkan adalah dia tahu neraka tu sakit, neraka tu panas, tetapi dia masih melakukan amalan-amalan yang Allah larang. Jadinya kesimpulan daripada 10 perkara yang menyebabkan doa kita tidak dimakbulkan adalah kita tidak mengamalkan dengan perintah Allah, kita tidak mengamalkan dengan perkara-perkara sunnah, iaitu perkara-perkara yang Nabi Muhammad SAW kita buat. Lagi satu sebab doa kita tidak dimakbulkan adalah kita selalu kalah dengan hasutan syaitan. Okey, jadinya untuk kita mengelakkan daripada doa kita tidak dimakbulkan, kita hendaklah banyakkan amalan kebaikan, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah, banyak melakukan amalan kebaikan, banyak melakukan ibadah kepada Allah dan sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Okey, itu saja pada hari ini. Tugasan dia, Ustazah nak awak buat peta minda tentang 10 sebab doa tidak dimakbulkan. Salin yang ni je, yang nombor 1 sampai nombor 10. Yang kisah dia ni tak payah salin. Okey? Buat peta minda, buat cantik-cantik, tak kisah nak melintang ke, nak menegak ke, buat bentuk apa-apa. Peta minda nak warna-warna pun tak apa. Buat peta minda 10 sebab doa tidak dimakbulkan. Tajuk ada yang kat atas ni. Ni tajuk dia ni. 10 sebab doa tidak dimakbulkan. Okey, yang cerita ni tak payah salin. Salinan ni je. 10 perkara ni. Buat peta minda cantik-cantik. Itu saja mata pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk tengok video. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.